2/3 kerja-kerja pembinaan projek sistem kereta api laju RTS Johor Bahru Singapura sudah siap. Sistem pengangkutan itu akan menjadi laluan darat ketiga antara Singapura dengan Malaysia. Perdana Menteri kedua-dua negara bertemu hari ini untuk menandakan selesainya penghubung jejambat projek tersebut. Pemangku Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata kerja pembangunan seterusnya termasuk menyiapkan kerja-kerja awam dan menguji sistem landasan. Rentang penghubung jejambat sepanjang 17.1 meter ini menghubungkan tiang 47 di Malaysia dan tiang 48 di Singapura. Dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan rakan sejawatannya dari Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di tengah-tengah jejambat ini pagi tadi bagi meraihkan sambungan kedua-dua bahagian jambatan ini. RTS ini dijangka mula beroperasi dalam masa 2 tahun lagi. Setakat ini pihak Singapura sudah selesai menjalani kerja-kerja atas kesemua 12 penutup cerucuk yang menyokong jambatan di laut dan darat. Pemangku Menteri Pengangkutan Encik Chee Hong Tat berkata 2/3 kerja-kerja di bahagian Singapura sudah siap dan fasa seterusnya memerlukan kerja-kerja dijalankan oleh syarikat operasi atau OPCO dan syarikat-syarikat infrastruktur dari kedua-dua negara. The next major milestone for both countries, both Malaysia and Singapore, will be the completion of our respective civil works, including the remainder of the marine viaduct. Now, another major phase of work is the commencement of works to install and test the rail systems of the RTS link by the OPCO. And this includes the track work and the various signalling, communications and integrated supervisory control system equipment. Menteri Pengangkutan dari kedua-dua negara juga berkata harga tambang pengangkutan akan ditetapkan apabila projek ini hampir selesai. The fare definitely will be competitive and something interesting to ensure that both travellers from both countries will enjoy a seamless journey. Apabila siap nanti, kawasan ini akan menjadi pusat imigresen dan kastam bagi projek RTS. Bangunan 3 aras ini juga akan merangkumi 2 tingkat bawah tanah yang masih lagi dalam proses pembinaan. Dan salah satu daripada tingkat bawah tanah itu juga akan berhubung dengan stesen MRT Woodlands North laluan Thomson East Coast yang terletak bersebelahan dengannya. Kawasan tersebut 10 kali ganda lebih besar daripada stesen MRT biasa di Singapura. Namun mendirikan bangunan itu bersebelahan dengan stesen MRT yang beroperasi setiap hari datang dengan cabaran-cabaran tertentu. Menurut penguasa pengangkutan darat LTA, pihaknya perlu memastikan bahawa langkah berjaga-jaga ditetapkan untuk mengurangkan gangguan. Ini termasuk penggunaan pengukuhan untuk mengurangkan kesan getaran kepada terowong-terowong kereta api TEL. Menerusi khidmat pengangkutan baharu ini, kira-kira 10,000 penumpang akan dapat merentasi sempadan setiap jam dari kedua-dua negara dan perjalanannya memakan masa 5 minit. Projek RTS ini ditangguhkan beberapa kali namun disambungkan semula pada 2020. Ia menelan belanja sekitar 2.1 bilion dolar Amerika dan Singapura membiayai lebih 60% daripada kos keseluruhan. Singapura dan Malaysia meneroka sebuah sistem imigresen bebas pasport bagi mempercepatkan lagi pelepasan di laluan darat. Ini sedang kedua-dua negara memperkukuhkan komitmen untuk mengembangkan zon ekonomi khas Johor, Singapura. Antara inisiatif awal termasuk sebuah pusat sehenti bagi membantu para peniaga Singapura memulakan perniagaan di Johor serta menggalakkan perdagangan dan pelaburan di dalam zon tersebut. Memudahkan lagi perdagangan dan perjalanan antara Singapura dengan Johor, negeri di wilayah selatan Malaysia. Itulah tumpuan utama zon ekonomi khas Johor, Singapura. Menerusi MOU yang dimeterai di Johor siang tadi, satu rangka kerja dibangunkan untuk mengenal pasti sektor ekonomi serta luas wilayah bagi tujuan kerjasama. Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan rakan sejawatan beliau dari Malaysia Anwar Ibrahim turut menyaksikan pemeteraian MOU itu. Antara perancangan awal yang kedua-dua negara ingin teroka termasuk sistem kod QR bebas pasport bagi pelepasan imigresen lebih pantas, pendikitalan proses pelepasan kargo serta memudahkan kerjasama untuk tenaga yang boleh diperbaharui. So Johor has become the focal point due to the proximity to Singapore by putting in the infrastructure to distribute green energy. So this is one simple example to indicate that Johor has a very
huge role to play in the special economic zone. Para peniaga di kedua-dua belah tambak Johor menyatakan bahawa zon ekonomi khas berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi di kedua-dua negara. It is a very good move between the two countries, to coordinate and also to collaborate insofar as businesses are concerned. I think the symbiotic relationship between Malaysia and Singapore is all too apparent. Singapura dan Malaysia akan mula melakar perjanjian lengkap terkait zon ekonomi khas dengan butiran lanjut bakal didedahkan sempena acara retreat pemimpin seterusnya pada lewat tahun ini. Operasi pada hari pertama pemeriksaan batuk kering atau TB di Jalan Bukit Merah berjalan lancar. Lebih 2,000 orang yang diwajibkan atau secara sukarela sudah pun mendaftar untuk jalani ujian saringan penyakit itu. Seawal 9 pagi lagi, para pasukan bergerak sudah pun mula membuat kunjungan rumah ke rumah untuk melakukan ujian bagi para penduduk yang tinggal di Blok 1 dan 3 Jalan Bukit Merah. Saudara, proses melakukan ujian saringan dari rumah ke rumah dibuat menerusi janji temu yang sudah dibuat terlebih dahulu. Setiap rumah mengambil masa antara 15 hingga 30 minit bergantung kepada jumlah penghuni di sesebuah rumah. Dan bagi mereka yang bertugas atau sering datang ke kawasan ini, sebuah khemah didirikan untuk mereka melakukan ujian saringan mereka. Dalam khemah ini, proses berjalan lancar dengan sekitar 120 kaki tangan selepas melalui pendaftaran dan pemeriksaan sejarah kesihatan mereka. Sebanyak 4 mm darah diambil untuk diuji. Hasil ujian darah boleh mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu untuk ditentukan. Ujian saringan secara besar-besaran ini dijalankan selepas 10 kes TB baharu dikesan di kawasan ini. All of the active TB disease cases have been treated and rendered non-infectious. However, as an additional precaution, we are running this TB screening exercise to identify any TB cases that might be undetected, and in doing so, to prevent the risk of transmission of TB as far as possible. Antara golongan yang terjejas sejak pengumuman tentang ujian saringan ini minggu lalu ialah para peniaga di pusat makanan dan pasar ABC Brickworks. Sebilangan peniaga mencatat kemerosotan sehingga 70%. Biasa macam 1,000 lebih, sekarang 300 ke. Macam gitu je satu hari. Dulu-dulu tak pernah macam gini. Kalau macam gini terus tak ada perniagaan, kita nak usaha berniaga macam mana? Kita ada kebimbangan jugalah kan. Tapi yalah, kehidupan harus diteruskan juga. Kalau boleh kembali seperti sedia kala je lah. Macam yang seperti dulu gitu kan. Pasal ini sekarang mana-mana lah. Tak kira lah yang Chinese, yang Malay, yang Indian semua pun memang terjejas lah. Anggota Parlimen GRC Tanjung Pagar Eric Chua yang turut turun padang untuk beramah mesra dengan penduduk turut prihatin dan mengalu-alukan sokongan orang ramai. I also like to urge everyone to not avoid ABC market. TB is quite unlike COVID. It does not spread as easily. There's plenty of good hawker food here at this market, and I'm sure that we will all like to continue supporting our favourite hawkers so that their livelihoods are not too adversely impacted. Operasi ini akan terus dijalankan hingga Isnin hadapan.